Semenanjung yang bertugas di Sabah dan Sarawak. Dan baru-baru ini apabila dilaksanakan satu dasar, yaitu dasar pengambilan guru-guru lepasan SPM, yaitu hendaklah calon-calon ini mempunyai kelulusan yang semua semua straight A. Hanya yang straight A sahaja yang boleh memohon sebagai guru pelatih di IPG dan sebagainya. Dan apabila keluar keputusan SPM baru-baru ini, terbukti bahwa yang mendapat semua A dalam SPM Negeri Sabah hanya 160 orang. Berbanding dengan 2.000 di Negeri Selangor dan beribu lagi di beberapa negeri seluruh Semenanjung. Dan kalaulah ini yang berlaku, akhirnya yang jadi cegu ini hanyalah dari Semenanjung. Kalau dikira daripada SPM. Dan kalau dia bertugas semua di Negeri Sabah dan Sarawak, tambah lagi cost allowance perumahannya. Sudah dinyatakan bahwa yang dari Negeri Sabah boleh direlakskan, kalau dapat 5A ke atas pun boleh. Tetapi saya sendiri telah melihat dalam online, sebab permohonan secara online dan tidak ada ikon di sana yang menyatakan bahwa yang 5A pun boleh kalau di Sabah dan Sarawak. Sekali lagi dalam pengurusan urus tadbir Kementerian Pendidikan ini, sama ada dari segi pembangunan sumber manusianya, sama dari segi pelaksanaan prasarananya, saya lihat banyak yang perlu dipertingkatkan. Kita ambil contoh lagi dari segi pelaksanaan prasarana. Apakah perlu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat beberapa tweet untuk menyelesaikan masalah sekolah-sekolah yang terbakar, yang terkena bencana alam, termasuk 3 buah sekolah rendah di kawasan saya. Dan hanya kerana Yang Amat Berhormat telah membuat tweet, maka ke semua kru termasuk KSU daripada kementerian telah turun padang datang ke kawasan saya dan melihat dan mengumumkan peruntukan sebanyak 25 juta untuk seluruh negeri Sabah. Kita mengucapkan terima kasih. Tetapi apakah ini cara pentadbirannya? Apakah kita perlu menunggu sehingga lebih setahun sebelum sekolah-sekolah yang kena bencana alam ini dibina? Saya rasa ada sesuatu yang tidak kena dalam pentadbiran. Ada sesuatu dalam kerana pentadbiran birokrasi Kementerian Pendidikan yang tidak betul, yang perlu diperbetulkan. Dan satu lagi, apabila kerajaan telah membuat satu dasar untuk menurunkan kuasa daripada RM500,000, kuasa pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ditingkatkan kepada 5 juta. Sekali lagi, pengarah sendiri tidak boleh bertindak kerana tidak ada kaki tangan sokongan untuk melaksanakan dasar itu. Dan akhirnya pengarah itu juga yang dipersalahkan mengatakan tidak pandai menggunakan kuasa, sedangkan tidak ada kaki tangan sokongan yang membantu untuk melaksanakan. Kesemuanya perlu diselesaikan sebab pendidikan ini begitu penting sekali. Begitu penting sekali dalam mencapai apa yang dikatakan minda kelas pertama. Pendidikan itu penting. Tetapi kalau dari segi pengurusan, dari segi pelaksanaannya, itu yang kita khawatir. Tapi yang pertua, dalam hal kita ucapan Diraja juga telah menyatakan, telah menyentuh tentang pentingnya pengurusan komoditi kita. Dan dalam hal ini juga dinyatakan tentang pelaksanaan gaji minima termasuk di sektor peladangan untuk memastikan supaya pekerja-pekerja, peluang-peluang pekerjaan yang ada akan diambil oleh orang-orang tempatan. Tetapi Datu Yang Dipertua, saya pikir pelaksanaan gaji minima tidak cukup. Belum mencukupi untuk memastikan supaya industri dan sektor peladangan ini dapat memberi khidmat, memberi manfaat yang semaksimumnya kepada rakyat kita. Saya tidak mengagung-agungkan penjajah dahulu British, tetapi ladang-ladang yang ada di negara kita pada ketika itu, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kaki tangan adalah begitu baik dan begitu menarik sekali. Pada hari ini rakyat kita
Graduan-graduan kita tidak tertarik untuk berkhidmat di sektor perladangan karena infrastrukturnya dan juga perks yang diberi kepada mereka itu tidak menarik. Saya ingin mencadangkan supaya kerajaan membuat enactment tertentu, perundangan tertentu untuk memastikan supaya syarikat-syarikat perladangan ini memberi perks yang menarik kepada beliau dan boliwanes kita, para graduan-graduan kita untuk berkhidmat di sana, terutama sekali di Sabah dan Sarawak. Saya merasa sedih apabila beliau-beliau Sabah ini datang ke Kuala Lumpur dan hidup melarat. Gajinya rendah juga. Sebab kos hidup di Kuala Lumpur ini tinggi. Tetapi di negeri Sabah ini banyak pekerjaan di sektor perladangan. Tetapi yang mengambil pekerjaan-pekerjaan ini adalah orang asing. Dan ini barangkali berlaku karena di sektor perladangan ini tidak menarik dan langkah-langkah. Kalau boleh dibuat perundangan, hendak dibuat perundangan untuk mempertingkatkan lagi membuatkan perladangan itu menarik bagi belia kita untuk bekerja. Tuan di Pertua, saya juga ingin menyentuh dalam hal pelaksanaan segala rekomendasi dalam RCI mengenai pendatang tanpa izin negeri Sabah. Dan saya ingin mengulangi kembali cadangan yang telah diberikan oleh Patik saya Apho supaya IC di negeri Sabah itu kita tarik balik untuk memastikan supaya ke semua IC yang telah